Semakin layu, jelata pula kian buntu. Kes meningkat bertalu-talu. Sabarkah menanti pandemik berlalu? Terkurung, tertekan, hanya menunggu. Sedangkan ada insan tak segan silu guna kelebihan demi sesuatu. Saya Dianawan. Ini cerita kita memerangi COVID-19. Kalau kamu rasa, aku tak nak ambil vaksin, aku takut mati. Ambil vaksin terus mati. Ambil vaksin kau, ambil package, mati. No, you cannot prevent death. Everybody will die when your time comes. Kisah di kayangan kita tinggalkan dulu. Turki, Perancis, Itali, England. Ketepi dulu. Persoalan lebih penting. Sudahkah anda mendapatkan vaksin? Apa yang kita ketahui daripada kajian klinikal menunjukkan bahawa vaksin ini mampu untuk mencegah transmisi ataupun jangkitan virus SARS-CoV-2 ini sehingga 95% keberkesanannya. Apa yang kita nak ialah landaikan cerun angka kes COVID. Kedua, kita ingin memberi peluang kepada sistem kesihatan sesebuah negara itu supaya tidak lumpuh. Yang lebih penting ialah ia mampu mencegah kemasukan ke hospital dan ICU dan seterusnya menurunkan kadar kematian dengan sangat efektif. Populasi warga negara Malaysia pada suku pertama 2021 adalah 29.91 juta orang. Berdasarkan rekod pada awal Julai, lebih 2.3 juta warga emas telah mendapat sekurang-kurangnya 1 dos vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan Fasa 2. Bagi warga emas, mereka memang diutamakan dalam pemberian vaksin di bawah program imunisasi COVID kebangsaan. Bagi mereka yang warga emas iaitu lebih 60 tahun ke atas yang mempunyai masalah kesihatan atau masalah perubatan kronik, kita utamakan pemberian Pfizer pada mereka ni. Tetapi kalau tiada pilihan, tiada masalah untuk warga emas ini mendapatkan vaksin daripada jenis lain iaitu CoronaVac dan juga Chadok. Apa yang kita harapkan ialah dengan pemberian vaksin ini, ia akan mengurangkan komplikasi dan juga menurunkan kadar kematian. Selut kepada anak-anak atau penjaga yang memudahkan urusan moyang, atuk, nenek, emak, ayah untuk mendapatkan perlindungan diri. Tapi kita ada isu buat masa ni ialah mengenai warga emas. Saya kita dapati tak semua lagi warga emas yang mendaftar. Kalau mereka mempunyai aplikasi MySejahtera, ia tidak menjadi halangan. Tetapi kita tahu ada juga warga emas yang mana mereka tidak mempunyai telefon pintar ataupun aplikasi MySejahtera. Memang saya tak pernah pakai sejahtera. Pasal telefon saya pun yang normal biasa punya. So harap anak ajalah daftar tu semua. Saya daftar untuk mak saya dekat MySejahtera sebab mak saya tak ada telefon, orang tua kan. Jadi dia pun memang nak sangat dah. Memang dia tanya sama bila. Bagi golongan ini sebenarnya mereka amat bergantung kepada pendaftaran oleh anak-anak mereka ataupun pendaftaran secara manual yang dilakukan melalui ketua komuniti dan sebagainya. Di apa yang kita buat dengan kerjasama semua ADUN, semua JPKK di seluruh Parlimen Kuala Terengganu. Saya percaya di parlimen lain pun buat perkara yang sama. Kita bagi contact number. Jadi dia perlu hantar maklumat yang asas kepada contact number yang berkenaan dan mereka yang akan key in. Inilah tanda kasih tidak bertepi, tidak mementingkan diri. Namun, milu di hati bila ada warga emas kita meluahkan rasa hati.
inginkan vaksin lindungi diri. Tapi anak menantu tidak mengerti. Sibuk dengan hal duniawi. Lebih ngeri, ditakutkan bahawa ini semua konspirasi. Lama mak baca doa, mak debus mak. Dah macam-macam dia baca kan. Mak debus ke macam. Kita baca macam-macam info tahu dok. Dia tak marah. Cuma dia kata kenapa dah daftarkan. Nantilah orang pergi vaksin dulu. Tapi kenapa kita nak nantikan orang sedangkan kita boleh protect diri kita dulu. So macam itulah caranya saya motivate mak saya. Slow-slow. And then saya bagi cerita-cerita yang positif. Ini realiti kisah jelata menanti dos harapan. Biar berfasa, lumrah manusia tak sabar menanti. Biar terpaksa akui, saya bukan robot berkali-kali. Demi lindung diri, lindung komuniti. Bagi melaksanakan satu program yang dalam skala begini besar yang tak pernah Malaysia lakukan, ya, Kementerian Kesihatan tidak boleh bekerja sendirian. Pengendalian ataupun pemberian vaksinasi ini dikendalikan, ya, oleh Kementerian Kesihatan dan juga oleh badan-badan yang swasta. Di kawasan-kawasan pendalaman, usaha sedang dijalankan oleh kementerian dengan kerjasama pelbagai agensi lain. Kita menghantar pasukan-pasukan bergerak untuk masuk ke kawasan mereka dan memberi vaksinasi. Kementerian Kesihatan juga akan memberikan kawasan pendalaman ini dengan vaksin yang hanya memerlukan 1 dos sahaja. Jadi tak perlulah untuk mencari klien untuk buat dos yang kedua nanti. Ada beberapa jenis program mobile ini, khidmatan pandu laju contohnya. Penerima vaksin ini tidak perlu keluar daripada kenderaan mereka dan mereka diberi vaksin di dalam kenderaan mereka, ya. Contohnya untuk orang kurang upaya. Selain warga emas, golongan ibu mengandung juga berisiko tinggi apabila dijangkiti COVID-19. Ya, seorang wanita hamil boleh menerima vaksin COVID dengan syarat usia kandungannya berada pada 14 minggu, ya, hingga 33 minggu, ya. Kita menggalakkan dia melengkapkan 2 dos dalam tempoh yang kita sarankan. Kita mengutamakan ibu hamil untuk diberi vaksin jenis Pfizer, ya. Saya sekarang mengandung 6 bulan lebih. Saya dah dapat vaksin dah. Perasaan saya bila dapat tahu yang kerajaan dah buka untuk ibu mengandung, saya rasa sangat excited. Kepada rakyat Malaysia dan ibu-ibu mengandung, jangan takut untuk ambil vaksin, jangan percaya dengan berita-berita palsu. Ambillah vaksin untuk cegah dan untuk lindung diri kita. Dos harapan kini menjadi perisai komuniti. Bersama lindungi diri demi untuk bangkit kembali. Harap dengan menggunakan vaksin, kita akan berjaya mengekang penularan kes di kalangan masyarakat, ya. Sebab selain daripada pematuhan pada SOP dan juga norma baru, kita juga memerlukan vaksin sebagai salah satu ikhtiar kita. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab setiap orang di negara ini memastikan diri mereka dan ahli keluarga yang layak untuk diberi vaksinasi. Hari ini mungkin di atas, tapi esok belum pasti.